بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, yaitu orang yang telah berkahwin, yang berzina, nyawa dengan nyawa, itu orang yang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, yang berpisah daripada jemaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-14 daripada hadis 40 Imam Nawawi ini. Yaitu hadis yang ke-14 ini, yaitu hadis berkenaan dengan ismatul mukmin, berkenaan dengan terpeliharanya seseorang mukmin itu, seseorang muslim itu terpeliharanya darah dia, kecuali dengan sebab-sebab yang mengharuskan ia dicerobohi. Mana berkaitan dengan darah sajalah, khusus berkaitan dengan darah. Mana berkenaan dengan terpeliharanya darah seseorang muslim. Mana nyawa seseorang muslim tidak boleh dicerobohi, tidak boleh dibunuh, kecuali dengan beberapa sebab. Salah satu daripada beberapa sebab ini. Baik. Sebelum pergi kepada berkenaan dengan isi kandungan hadis ini, kita tengok dulu sebagaimana biasa, mana kita akan sebutkan dulu berkenaan dengan kedudukan hadis ini. Karena sebagaimana yang kita maklum, 40 hadis yang Imam Nawawi bawakan, kemukakan di dalam kitab dia ni, merupakan hadis-hadis usul di dalam agama. Hadis-hadis yang penting di dalam agama, dan kerana itu kedudukan dia sangat tinggi. Jadi kita kena tahu, kita kena tahu kedudukan hadis ni setara mana. Di antara dia iaitu kata-kata Ibnul Mahdi dan Ibnul Madini berkenaan dengan hadis ini, iaitu kedua-duanya mengatakan keseluruhan hadis. Hadis ni kalau kita nak kira keseluruhan hadis ni, semua sekali ni dia tidak boleh lari daripada sekitar 4 hadis ni. Tak boleh lari. Hadis ni kait dengan hadis ni, hadis ni kait dengan hadis ni. Tak boleh lari. Iaitu yang pertama, hadis berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Ya, telah kita baca hadis yang pertama daripada kitab ni. Yang kedua, hadis berkenaan dengan rukun Islam, iaitu bunyal Islam ala khamsin. Yang ketiga, hadis berkenaan dengan al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara, iaitu bukti mesti dibawakan oleh pendakwa, orang yang mendakwa. Dan juga hadis ni, iaitu la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Mana kedudukan hadis ni sangat tinggi di sisi agama kita. Jadi sebab apa kedudukan dia tu sangat tinggi? Waktu tu kita akan tengok di dalam perbahasan berkenaan dengan hadis ini. Di antara sebab hadis ini begitu tinggi, penting di dalam agama kita, kerana apa?
Kerana hadis ini merupakan hadis yang penting berkaitan dengan maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan syarat, maksud syarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ajaran agama Islam melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuan dia, ada sebab dia, ada maksud dia. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Setara agama tidak mari daripada langit. Agama yang direka oleh manusia, dia pun ada falsafah dia, ada maksud dia. Walaupun kadang-kadang tidak bersesuaian dengan tidak dari segi kemunasabahan, tak ada kau tak cara hak tu, tapi dia ada maksud dia, dia ada tujuan dia. Jadi kalau agama setara tu pun ada tujuan dia, ada falsafah dia, maka Islam ni lebih-lebih lagi. Islam agama yang mari daripada langit, agama yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia mempunyai tujuan yang sangat tinggi, mempunyai maksud yang sangat tinggi. Jadi hadis ini merupakan salah satu daripada hadis yang penting berkaitan dengan maqasid asy-syar'iyyah. Sebab apa? Sebab hadis ini menepati 3 daripada 5 perkara asas ataupun 5 kepentingan dalam kehidupan manusia yang dipanggil ad-daruriyatul khams. 5 perkara penting, benda hak mesti tak lari hak asasi manusia. Hak ni manusia mesti dia kena jaga hak ni. Mesti ada hak ni pada diri manusia yang mesti dijaga, iaitu hadis ni menepati penjagaan kehormatan, penjagaan nyawa dan juga penjagaan agama. Hadis ni dia kait dengan nak jaga kehormatan manusia, kesucian diri manusia, nak jaga nyawa manusia, dia juga nak jaga agama manusia. Supaya apa? Supaya kehormatan manusia terpelihara, nyawa dia terbela, agama dia tu mana terselamat daripada dicerobohi. Mana agama dia tu tidak boleh dicerobohi, tidak boleh ditukar agama Islam dia tu. Supaya apa? Sebab apa? Sebab agama ni merupakan panduan yang penting di dalam kehidupan manusia. Kalau tak ada agama, rosak manusia. Sebab tu Islam dia jaga sangat agama seseorang tu supaya tetap berada di atas landasan Islam. Supaya apa? Supaya dia terus berada di dalam petunjuk, terus berada di dalam mana kehidupan yang betul, berlandaskan kepada mana landasan yang betul, landasan yang benar. Dia juga kerana kalau dia murtad, maka dia menjadi fitnah kepada orang lain, menyebabkan orang lain terhalang daripada memeluk Islam, dan juga orang Islam yang lain akan jadi terpedaya, menyebabkan agama orang lain pun tidak terpelihara. Sedangkan Islam ni dia nak supaya orang lain mari kepada Islam, dia nak supaya orang lain terima cara Islam, terima sistem Islam. Nak. Sebab apa? Sebab nak supaya kebaikan Islam dapat dikecapi juga oleh orang lain. Hadis ini juga merangkumi asas yang penting. Asas penting di dalam memelihara persamaan hak di antara manusia. Nak jaga supaya hak manusia itu sama. Hak manusia itu sama. Tak kira orang tu orang besar ke, keturunan bangsawan ke, keturunan raja ke, ataupun rakyat biasa ke, ataupun orang kampung ke, serupa saja, sama saja hak dia. Kalau hak orang besar, nyawa dia tidak boleh dicerobohi, maka nyawa orang kampung ni pun tidak boleh dicerobohi. Kesucian orang besar tidak boleh dicerobohi, maka kesucian orang kampung pun tidak boleh dicerobohi, sama saja. Ada juga nak memelihara kesucian diri, seperti memelihara kesucian daripada perzinaan. Dan kesucian itu merangkumi lelaki dan juga perempuan. Bukan nak jaga hak tina saja, hak lelaki pun begitu juga. Ataupun nak memelihara manusia daripada dituduh melakukan zina, sedangkan mereka tidak melakukannya. Termasuk juga hal ni. Dia juga merangkumi asas yang penting di dalam keamanan sesebuah masyarakat. Kalau jaga hadis ni betul-betul dengan hadis ni, insya-Allah akan mewujudkan keamanan
kepada sesebuah masyarakat. Kalau kita tengok dalam hadis sebelum ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia ada juga ni. Mana untuk keamanan sesebuah masyarakat. Dia juga mana Abdullah sebut dah sebelum ni berkenaan dengan hadis tu. Dengan hadis tu pun juga kita tak usah berzina dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita tak suka keluarga kita mana dilakukan zina kepada dia, kita pun tak suka juga buat kepada keluarga orang lain. Dan begitulah. Sebagaimana yang telah kita bicara dah sebelum ni. Hadis ni pun begitu juga. Mana dia ada hubungan di antara satu sama lain. Kemudian dari segi lain pula, hadis ni dia merangkumi sebahagian daripada hukum-hukum had, hukum-hukum hudud di dalam Islam. Mana masuk bawah ni, sebahagian daripada hukum hudud, hukum had tu duduk bawah hadis ni, duduk bawah hadis ni. Yang mana hukum itu adalah merupakan pelaksanaan agama. Hukum had ini merupakan salah satu daripada pelaksanaan agama. Mana bukan kata dia benda suku daripada agama, tidak termasuk daripada agama, tak, dia termasuk daripada agama, amalan agama, ajaran agama, serupa dengan semaya, puasa dan sebagainya. Kalau seseorang tu Islam, dia semaya, dia tak puasa, ataupun dia semaya, dia puasa, dia tak bayar zakat, tak sempurna Islam dia, tak sempurna Islam dia. Begitu juga dengan hak ni. Kalau sesebuah kerajaan tu setengah mana tuntutan Islam dia buat, setengah-setengah tuntutan Islam dia buat, tapi tuntutan hak ni dia tak buat, tak sempurna kerajaan tu, tak sempurna mengikut kacamata Islam lah, mengikut kacamata Islam. Kalau mengikut kacamata orang lain, mengikut kacamata barat atau apa, hak tu tak usah kira lah hak tu. Hak tu kita tak boleh kira hak tu dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Adakah mereka tu, mana pemimpin-pemimpin Islam nak mencari-cari kemuliaan daripada mereka, daripada orang-orang kafir, daripada mana kalau kita lawan juga daripada barat. Kuasa-kuasa besar tu nak cari kemuliaan, nak suruh nama tu puji kau. Silap sebenarnya. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Allah Taala kata sesungguhnya kemuliaan ni hak Allah Taala, hak Allah. Kemuliaan ini adalah hak sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kita kena cari kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni biarlah tidak mulia di mata manusia, terutama sekali apatah lagi di mata musuh-musuh Islam, tapi asalkan kita ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mulia di sisi Allah Taala. Hak tu hak kita nak. Jadi untuk memperolehi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena melaksanakan sepenuhnya tuntutan agama. Jadi tuntutan agama kepada individu ada tuntutan dia. Tuntutan agama kepada kerajaan pun begitu juga, ada juga. Di antara dia iaitu pelaksanaan hukum had, pelaksanaan hukum ni. Jadi dalam hadis ni ada pelaksanaan hukum had itu iaitu seperti had mencuri, hudud, mana pelaksanaan hukum had mencuri. Dia juga memberontak terhadap negara Islam, membunuh tu sepatutnya, silap tulis had membunuh, iaitu bunuh orang, wal nafsu bin nafsi, iaitu had bunuh orang. Dan juga had memberontak terhadap sesebuah negara Islam, iaitu al-mufariqu lil jamaah. Termasuk juga kalau dalam Quran ada sebut dengan jelas, innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati lahum 'adzabun wa yawmal qiyamati lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang yang memerangi Allah dan Rasul, mana memerangi kerajaan Islam, memerangi sesebuah kerajaan Islam,
Dia membuat kerosakan di muka bumi ni. Wa yas'auna fil ard. Innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan an yuqattalu. Kena bunuh. Akan dibunuh. Mereka tu akan dibunuh. Au yusallabu atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun orang yang gerak tangan kaki bersilat. Kalau tangan kanan kaki kiri. Ataupun dibuang kiri. Jadi dalam hadis ini isyaratnya al-mufariqul jamaah, iaitu hukum had, pelaksanaan hukum had terhadap orang yang memberontak terhadap sesebuah kerajaan Islam. Dia juga dalam hadis ini juga terdapat had qadhaf. Sebab hadis ini membicara berkaitan dengan kesucian seseorang, iaitu as-sayyibuz zani, waktu kesucian dari segi perzinaan. Kalau dah seseorang yang telah menikah, telah merasa nikmat dengan daripada perkahwinan yang sah, tiba-tiba dia buat cara tidak sah, maka dia dikenakan hukum had, iaitu rejam sampai mati. Mana apa? Nak jaga kesucian dia. Termasuk di dalam hukum pelaksanaan hukum had untuk menjaga kesucian, iaitu had qadhaf, had hudud kerana menuduh perempuan yang baik berzina, iaitu 80 sebatai. Mana termasuk dalam menjaga kesucian. Had zina, itu jelas sini. Had murtad begitu juga, dan juga had minum arak. Sebab kerana minum arak dia boleh melakukan perkara-perkara yang lain. Makna dari sudut lain, mana hadis ini merangkumi beberapa hukum-hukum had yang menjadi mana perkara yang penting di dalam pelaksanaan perjalanan sesebuah negara Islam. Jadi itu kedudukan hadis ini. Mana hadis ini adalah satu hadis yang penting di dalam agama kita. Kemudian kita tengok kepada perincian dari segi bahasa, makna dari segi bahasa. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW kata, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim. Apa makna tidak halal darah seseorang muslim? Iaitu tak boleh bunuh dia. Cuma sebut darah ni sebab jadi tak boleh bunuh tu tidak semestinya kalau bunuh tak terbit darah boleh. Tidak semestinya lagu tu. Kalau lagu tu kat cekik tak apa. Hak terbit darah dia tak bolehnya. Cekik tak apa, cekik sampai mati. Tak kena sebab cekik. Tak terbit darah. Adakah dengan makna lagu tu? Tidak. Di sini la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim. Makna dia ni tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Cuma sebut dengan darah sebab biasanya pembunuhan ni dia berkait dengan darah. Biasanya lagu tu. Sebab tu sebut lagu ni tidak halal darah. Dia juga kadang-kadang seseorang tu pembunuhan yang berlaku kalau darah tu tidak banyak, tak mati. Darah banyak baru mati. Mana dia banyak kait rapat dengan darah. Biasanya pembunuhan tu dia kait dengan ni. Walaupun ada juga pembunuhan yang tidak kena mengena dengan darah. Tak terbit darah pun. Pembunuhan tak terbit darah. Bui karet dia. Tak terbit darah kalau kena karet. Mati. Mati. Bubuk apa panggil? Racun. Bubuk racun dalam kereta, kau kurung dalam kereta. Lepas tu lepas racun dalam tu, mati juga. Tak darah. Serupa je. Sama sahaja. Jadi mana sini tak boleh bunuh seseorang muslim kecuali dia melakukan sesuatu, salah satu daripada sebab yang mengharuskan ia dibunuh, kecuali kalau dia buat. Kecuali kalau dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan, yang mengharuskan dia dibunuh, barulah boleh bunuh. Kalau tidak, tak boleh bunuh. Kalau tidak, tak boleh bunuh seseorang muslim. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga sebut as-sayyib. Sayyib tu apa makna sayyib? Sayyib tu adakah dengan makna janda ke? Kita kata tidak. Sayyib ni maknanya muhsan, iaitu menikah, telah berkahwin, telah merasai perhubungan dengan pasangan dia
Mana kalau lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki secara sah. Walaupun sekali. Mana dia pernah melakukan hubungan secara sah walaupun sekali. Tak kira lah sama ada selepas pada tu dia cerah pula ke ataupun dia tidak cerah pun tak cara tu. Jadi maknanya orang yang melakukan sedemikian walaupun sekali, selepas daripada tu dia melakukan perzinaan, maka hukum dianya bunuh, iaitu rejam sampai mati. Berbeza dengan orang yang tak pernah nikah, orang yang tak pernah kahwin. Dia orang yang tidak pernah kahwin, kalau berzina cukup syarat-syarat ke apa, cukup saksi-saksi ke apa, dia kena sebab 100 kali ejah jangan mati. Ejah jangan mati. Kalau bui 70 dah nampak lembek lotek, nampak lagu pun nak mati, berhenti dulu, ya dulu. Yang ni segar-segar dulu sikit. Tapi biasanya tidaklah, sebab tujuan pelaksanaan hukum had itu bukan untuk nak menyeksa kau apa kau, nak suruh gerung. Satu, lepas tu nak beri pengajaran. Jadi ini maknanya al-sayyib, mana sayyib orang yang pernah nikah lepas tu dia berzina. Jadi hak ni pun hukum dia adalah bunuh juga. Lepas tu hak lagi tu an-nafsu bin nafsi tu, hak tu bunuh lah. Hak tu hak tu. Mana bunuh orang di qisas, hukum qisas iaitu bunuh balas. Cuma bezanya macam as-sayyibuz zani tu, mana kita kata orang yang telah berkahwin kemudian dia berzina, dia juga orang yang murtad. Hak ni tidak ada sesiapa pun yang boleh kita kata boleh beri syafaat untuk dilepaskan hukum tu. Tu tak ada tu. Tu tak ada siapa pun boleh beri syafaat. Tak kira lah KJL kau tak ada. Mesti dilaksanakan hukum tersebut. Kecuali hak bunuh. Kalau bunuh, dia lain. Sebab bunuh ni dia berkait dengan hukum qisas. Jadi bunuh ni kalulah waliyul maktul, wali kepada orang yang dibunuh, dia maaf. Itu lain. Mana boleh dilepaskan daripada hukum bunuh balas. Cuma dia adalah syarat-syarat dia tu. Wa man qutila mazlum wa man waktu itu makna wali dia tu boleh menuntut bela. Tapi kalau wali nak maafkan pun boleh juga. Mana boleh dilepaskan daripada hukum tersebut. Jadi waktu itu perbahasa secara lanjut, waktu itu perbahasa khusus berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, pelaksanaan hukum had, hukum qisas, hukum ta'zir. Waktu itu dia kena perbahasa suku pula secara panjang lebar. Kemudian yang ketiganya, orang yang meninggalkan agama, ia berpisah, ia memisahkan diri daripada jemaah. Al-mufariqu lil jamaah itu sebagai tafsiran kepada meninggalkan agama. Jadi maknanya meninggalkan agama ni satunya hak jelas tinggal agama. Hak jelas tinggal agama, iaitu zahir tinggal Islam. Tinggal Islam semua tu. Kristian ataupun jadi Buddha, jadi Hindu dan sebagainya. Hak jelas tinggal Islam. Al-mufariqul jamaah iaitu meninggalkan, keluar daripada jemaah, iaitu jemaah muslimin, jemaah orang Islam, iaitu ahlus sunnah wal jamaah. Mana meninggalkan jemaah ahlus sunnah wal jamaah, jemaah yang diiktiraf oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mana jemaah yang berpandukan kepada sunnah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada hadis. Patut apa tidak berpandukan kepada Quran? Kerana beberapa sebab apa tidak bernama Quran tu ahlul Quran. Kerana satunya, tidak ada satu pun golongan yang sesat ia mendakwa tolak Quran. Tak ada. Walaupun pada hakikatnya mereka tolak Quran, tapi dia tak dakwa. Jadi kerana itu tidak perlu ada golongan yang mendakwa bubuh nama sebagai golongan Quran. Tak ada buat waktu pun. Sebab apa? Sebab tak ada golongan yang tolak Quran. Dakwa lagu tu. Walaupun tolak tu tetap tolak, tapi dakwa lagu tu tak ada.
Dan juga yang kedua kerana sunnah itu adalah merupakan pentafsir, penghurai kepada isi kandungan Al-Quran. Serupa je, benda sama, benda sama. Pegang kepada sunnah bermakna pegang kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Sesiapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Benda apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, ambil, pegang. Apa-apa yang Rasul larang, tinggal. Mana jelas Quran sebut Rasul, mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selaginya jemaah. Jemaah apa? Jemaah sahabat. Jemaah sahabat, sebab jemaah itu adalah jemaah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jemaah yang memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang menjadi saksi kepada kebenaran Islam kita. Jemaah yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut kalau lari daripada jemaah tu akan mana terkeluar daripada agama. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa ya mana menyakiti Rasul, siapa yang tidak mengikut Rasul selepas daripada nyata kepada mereka kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikut jalan selain daripada jalan muslim mukminin. Siapa yang mukmin itu? Semua ulama kata itu sahabat, golongan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Nuwallihi, kami akan palingkan dia. Wa nuslihi jahannam, kami bakar dia dalam neraka. Kalau tidak ikut kehendak Rasul, kehendak cara yang dibawa oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ayat Quran lain banyak sangat. Selepas Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah taala sebut walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Orang dulu, mula-mula dulu, was-sabiqun, awal Islam, awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa dia? Sahabat. Patut dia orang yang ikut mereka, ikut sahabat. Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum maradu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Iaitu sahabat, muhajirin, ansar. Hak ikut sahabat. Hak tu Allah Ta'ala redha. Patut kalau tak ikut sahabat, mana mukhalafah, lawan pada hatu, lawan pada ayat tu. Hak tu hak Allah Subhanahu wa taala redha dan mereka berredha kepada Allah Taala. Allah Taala sediakan kepada mereka syurga-syurga yang mengalir di bawah dia sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Jadi juga. Patut hadis banyak sangat hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita supaya kita mengikut golongan sahabat, jemaah sahabat radhiyallahu taala anhum. Banyak sangat hati. Jadi kita tidak nak bicara khusus waktu. Cuma sepatah lalu berkenaan dengan hadis ni, iaitu yang berpisah daripada jemaah muslimin, iaitu jemaah ni. Jemaah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setengah ulama masukkan juga pemberontak dalam kategori ni, serupa juga. Kalau yang memberontak terhadap sesebuah kajian Islam, masuk juga berdasarkan kepada ayat yang kita baca tadi, ayat tadi, innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, dan seterusnya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok kalau kita tengok kerajaan Islam dulu, kerajaan-kerajaan Islam dahulu, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, golongan murtad dia perang. Hak tu dulu dia perang.
Sebelum perang Rom, Farsi dan sebagainya tu, perang hak murtad dulu. Hening dulu mula-mula sekali. Begitu juga dengan khalifah selepas daripada tu, Sayyidina Ali. Perang puak-puak Khawarij. Bunuh puak-puak Khawarij. Padahal puak-puak Khawarij pun mengaku Islam juga. Perang. Perang. Sebab apa? Sebab al-mufariqu lil jamaah. Ya, memisahkan diri daripada jemaah Islam. Jadi mana termasuk daripada golongan al-mufariqu lil jamaah ni, iaitu firqah yang terkeluar daripada Islam. Ia mendakwa Islam, tapi dia terkeluar daripada Islam, daripada ahlus sunnah wal jamaah. Waktu tu menjadi kewajipan sesebuah negara Islam, dia kena perang. Dia kena perang. Sebab tu kita tengok khalifah-khalifah Islam dahulu, khalifah daripada Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, Utsmaniyah, pokok-pokok semua memerangi firqah-firqah yang mendakwa Islam ni, tapi pada hakikatnya tidak berpegang kepada ajaran Islam. Dia juga kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis mana-mana, seperti syarah Suyuti, Ad-Dibaj, seperti syarah Imam Nawawi, dan syarah-syarah yang lain, mana dia jelas bahawa hadis ni mereka memasukkan juga golongan mubtadi' al-mukaffirah, golongan ahli bid'ah yang mengkafirkan mereka. Golongan bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam akidah, iaitu berpegang kepada akidah, mempercayai sesuatu ajaran pegangan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tak ajar benda tu, tiba-tiba dia pegang lagu tu, tiba-tiba dia pegang lagu tu. Dari segi akidah, dari segi akidah Nabi tak ajar, Nabi tidak ajar melakukan dosa besar daripada Quran, daripada hadis secara keseluruhan. Secara keseluruhan menunjukkan bahawasanya orang buat dosa besar tak kafir. Orang buat dosa besar tak kafir. Itu sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tiba-tiba ada golongan seperti puak-puak Khawarij kata buat dosa besar kafir. Perang selalu. Padahal syarat tu dah. Syarat tu dah. Tak boleh elok. Tak boleh elok. Qadariyah ko, Jahmiyah ko, Mu'tazilah ko, habis perang berlaku. Padahal masing-masing tu mendakwa Islam. Semua dakwa Islam berlaku, tapi tak boleh. Sebab apa? Al-mufariqu lil jamaah. Termasuk juga di dalam kalangan itu, golongan itu, iaitu puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah. Ulama dulu, khalifah dulu perang, tak elok. Cuma beza Syiah dengan puak-puak lain ni beza saja. Puak-puak lain tu dia jujur. Tu kalau tanya mana kepercayaan kamu terhadap takdir, takdir ni gak tak ada takdir. Kita ni sepobulaya je lah. Kita ni populaya ikut angin tiup katu angin tiup kani tak ada langsung ikhtiar kita ni. Jalan dah puak-puak tak percaya ke takdir ni, pegang bunuh selalu. Kalau kita tanya, gana pendapat kamu tentang orang yang lakukan dosa besar, kafir, pegang bunuh sekali. Kalau jujur, rakyat betul, benar. Tapi bawa Syiah, dia ada ibu dia senjata yang paling besar, iaitu taqiyah. Nipu. Cecek nipu. 9/10 inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah. Hadis dia 9/10 daripada agama ni duduk dalam taqiyah, duduk dalam nipu. Nipu sekenak lekuk, kena semacam gitu. Kena semacam. Dalam hadis dia, email dia kata, tu ya Sulaiman innakum ala dinin man katamahu a'azzahullah wa man adza'ahu adzallahullah. Mung ni duduk atas agama, dia kata kepada pengikut dia lah, wahai Sulaiman, mung ni duk atas agama yang mana siapa susu Allah muliakan, siapa rayak, siapa nyatakan Allah hinakan. Tu patut dalam riwayat yang lain, siapa yang menyembunyikan ajaran dia, Allah Ta'ala akan muliakan dia dan membawa dia ke syurga. Nipu masuk syurga, rayak hak tu masuk neraka. Batu pak dia serak nipu sebenarnya. Kalau kita tengok dalam
YouTube, video YouTube hok duk tersebar dalam internet. Nah, ranking agak tinggi lah, laju lah tinggi tu. Hok di apa ke panggil di terbit, mana di upload oleh Malaysia Kini tu. Kalau tu nepung tak kiyah kecek. Tu butit tu batu dia hidup segar. Siapa ke hari ni segar? Segar siapa ke hari ni? Jadi golongan ni dia termasuk dalam hak ni al-mufariqul jamaah. Dia beza dengan hak agama lain, beza. Tak serupa dengan Kristian ke, dengan Buddha ke, dengan apa, tak serupa, lain tu. Hak tu lain, kategori lain. Kategori lain tu hak tu. Sebab kalau dia ada, kita kata Islam, kita lah Islamnya, dia kata dia tu Islam. Kau kata khalifah hak benar Abu Bakar, Umar, Osman, dia kata dok berapa. Nah, perampas khalifah hak sebenar selepas Nabi ni Ali. Tidak balas lagu tu. Tu sebab baru, sekara baru. So baru. Patu rukuk Islam, kita kata rukuk Islam ni bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu Allah, syahadah dulu. Nah, hak penting syahadah. Dia tak ada syahadah. Walayah dia ada. Percaya ke ini 12. Tak percaya pada hak tu kafir. Patut nak serupa orang. Dia kata kita tak betul, kita kata dia tak betul. Patut boleh duduk sekali. Sebab tu kalau sebuah negara tu dikuasai oleh satu pihak, dia tak beri peluang kepada pihak lain. Sebab tu kita tengok kalau di Iran, kita pergi ke Tehran, bukan mana-mana lain, kita cari masjid ahli sunnah tak jumpa. Kecuali kawasan komuniti dia, hal tu lain. Tak jumpa tu pun tak boleh buat Jumaat. Dia jadi lagu tu. Padahal gereja ada di Tehran. Kui ada, Yahudi ada belakang. Masjid ahli sunnah ada. Tak boleh. Tu sebab apa? Sebab dia bercanggah. Dia serupa Kristian, kita kata Kristian. Kalau Kristian negara dikuasai oleh Katolik, dia tak wui ke Protestan naik hidup. Tak wui. Perang habis kelompok Protestan. Sebab apa? Sebab Protestan kata dia tak betul, dia kata Protestan tak betul. Lepas tu dah boleh hidup sekali. Tak boleh. Dia lain. Waktu tu kategori suku. Dia tidak serupa dengan kategori agama hak lain tu. Dia suku hak tu. Pertama punah dulu pergi ke Kuala Lumpur di UN Akademi Pengajian Islam tu. Ada orang tanya, mana timbul persoalan berkenaan dengan boleh ke tak buat dia nak buat masjid di Malaysia? Maka kata tak boleh. Ini bukan soal kebebasan agama. Kalau soal kebebasan agama, kita tak boleh marah ayah ping nak buat ajaran dia, mak laksamana nak buat ajaran dia, Qadiani nak buat ajaran dia, Bahai nak buat ajaran dia. Lepas tu beralui pula lagi nak tambah subuh ni. Mana nak naik pula, nak buat ajaran dia pula dengan kubur linak dan sebagainya. Tak boleh kata apa sebenarnya. Apa hak asasi kebebasan beragama ada. Tak boleh. Bukan kait dengan masalah tu. Dia kait dengan persoalan lain, persoalan yang lain. Sebab tu ulama kata tak boleh. Kita tengoklah dalam syarah hadis mana pun tak boleh. Kenapa? Kalau sebuah kajian Islam dia tak elok hati. Tapi agama lain tak apa. Tak apa agama lain. Pokok agama Yahudi tak boleh kosek. Selagi dia tidak melawan, tidak memberontak terhadap sesebuah kajian Islam. Selagi tidak memberontak. Dan awak mana kita kata Sayyidina Ali itu ahli sunnah. Dia ajar ahli sunnah Sayyidina Ali ni. Serupa kita, dia kata dok Sayyidina Ali itu Syiah. Lepas tu dia kata Ja'far As-Sadiq tu tok guru pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan macam-macam lagi. Dia dok kata demo tok ikut Ja'far As-Sadiq, tok guru pada tok guru demo. Mana? Kita kata balik, mana yang nak murid tok serupa belakang dengan tok guru tu? Kau tok guru ajar sebuah demo faham. Ja'far As-Sadiq itu takut tok guru Ja'far As-Sadiq itu ajar tidak serupa hak demo faham. Jadi situ pun pandangan terhadap seorang tokoh tu berbeza. Patut kita nak
Nak duduk sekali. Tak boleh. Seperti kita kata kepada Nabi Isa, kepada Nabi SAW, Nabi kita. Kita kata Nabi ajar gini, dia kata Nabi ajar gitu. Kita boleh duduk sekali? Tak boleh, berkekuh. Sebab tu dia tak boleh duduk sekali. Mana-mana pun kalau ramah apa dia, habis. Boleh kelih? Boleh kelih. Jadi waktu tu, sebab lah ni duduk sibuk waktu kan. Sibuk dalam media masa apa ni, kacak waktu, kacak macam-macam. Jadi kalau kita tengok kepada syarah-syarah hadis, mana termasuk di dalam golongan yang boleh diperangi, bahkan boleh dibunuh, iaitu golongan itu, iaitu golongan mufariqul jamaah, iaitu yang memisahkan diri daripada jemaah Islam ahli sunnah wal jamaah. Boleh. Itu hijau sebuah kajian. Ini hijau kajian ni, bukan hijau kita. Bukan kerja kita. Cuma kita ni boleh buat setakat awak mampu je lah. Boleh bagi penerangan, boleh royak kepada masyarakat. Tu je lah. Jadi kalau kajian etok laksana ke semua ni, segala hukum-hukum ni sebagaimana kita sebut tadi, kalau kajian itu tidak laksana ke, tanggungjawab dia. Kajian itu tak sempurna. Kajian itu tidak sempurna. Lepas tu kita rakyat pun rugi juga. Rugi pahala. Sebab kalau kerajaan dia melaksanakan tuntutan Islam, dia melaksanakan sepenuhnya tuntutan Islam, kita sokong, kita pun boleh pahala. Lepas tu kalau dia laksanakan tuntutan Islam, kita kata dia nak mengelak daripada zina berleluasa, kita kata nak mengelakkan daripada hak. Sebab bila mana dia nak boleh laksanakan hukum had ni sesebuah negara Islam, dia kena cukup syarat dulu. Cukup syarat tu, iaitu syarat kalau dalam masalah zina ni tidak ada perkara yang boleh mendorong kepada zina. Itu dulu antara dia lah. Kalau curi, tidak ada benda yang boleh mendorong kepada curi. Rakyat senang-senang berlaku, boleh kerja berlaku. Bukan mengganggu. Tu dia kena lepas pelesah tu dulu. Jadi nak pelesah tu, dia kena beres. Benda yang mendorong kepada zina, beres tu. Pelesah tu tak ada lah majalah-majalah yang menjolok mata. Dalam media elektronik kau tak ada benda-benda yang menjolok mata. Waktu hak luar ni tak ada, duduk aurat. Kita pun tak berdosa. Ni tak. Kalau nak beli majalah di kedai buku tu, mudah osmeh baik, buku mana-mana baik. Nak belinya majalah asuh. Sebelum jumpa majalah asuh tu jumpa belakang. Magapo buah telima ke apa jumpa belakang. Kau ni kelih pohon, kau ni kelih betis. Kau ni kelih tekuk, kau ni kelih dada. Nak boleh jumpa majalah asuh tu, berapa butir dosa dah boleh. Boleh kita dosa. Ya TV pun tak. Apa lagi? Hai lagi. Macam-macam jenis majalah duduk situ. Tak cakap dosa lah. Tak cakap kita nak pilih hak lain, tapi kena lalu tu so kena lalu. Moga kita tidak tahu dia letak mana. Lepas tu nak pilih majalah anak Muslim pun nak jumpa anak Muslim tu tak. Lalu celak kerja. Allah banyaknya dosa. Tapi cuba kalau sebuah kajian itu melaksanakan tuntutan Islam, tak ada tu. Sebab apa? Sebab nak membendung zina. Sebab apa? Sebab ke arah melaksanakan hukum had. Tidak ke muju gitu. Tapi dah kajian tidaklah betul tak? Nyayalah kita. Lepas tu kajian kalau dia gini mendorong ke arah Islam, suruh rakyat buat Islam, kita pun jadi mudah nak buat amal. Suka buat amal, dorongnya itu banyak untuk beramal, banyak pahala, tapi suasananya tidaklah betul. Jadi kerana tu seperti hijau-hijau ni, ini tugas kajian. Dia ke arah pelaksanaan ni, dia mendatangkan kebaikan kepada rakyat ni, iaitu seperti tadi, mengelak rakyat daripada dosa, memudahkan rakyat untuk memperolehi pahala. Kalau tidak kat rugi omong kita. Nawak amal bukan susah. Sebab banyak orang kat agama pasal ni. Cubalah kita nak jumpa buku itu, buku malak belakang kita beli. Tidak pahala belakang.
pahala berlaku. Jadi setiap saat tu boleh pahala. Tapi dah banyak buku tak molek, setiap saat tu boleh rasa dosa tak apa, baru pahala. Dosanya berjujur tu. Tu. Tak ada ayat laku. Jadi mana waktu tu cerita lain lah waktu tu. Bab lain lah waktu, tapi dia kait juga dengan hadis ni sebab dia kait dengan pelaksanaan hukum ni dan hal ni berkait dengan gaji. Jadi rasanya pada dulu. Hal ni pun kita tak ada lagi insya-Allah. Kita akan sambung selepas daripada ni berkenaan dengan makna umum kepada hadis ini pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.